Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya sekali lagi kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan diberinya pula kesempatan untuk sama-sama menyambut dan merayakan hari Lebaran atau yang lebih dikenali sebagai Hari Raya Aidilfitri. Sesungguhnya Hari Raya Aidilfitri ini mempunyai pengertian yang amat bermakna bagi umat Islam. Ia adalah merupakan satu hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai meraihkan kemenangan dan juga sebagai tanda kesyukuran kerana berjaya melalui dan menyempurnakan ujian puasa di bulan Ramadan. Apakah sebenarnya keistimewaan atau kelebihan-kelebihan Hari Raya Aidilfitri itu? Di dalam kitab Duratun Nasihin terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, apabila orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar meraihkan Aidilfitri, berfirman Allah kepada malaikatnya, hai malaikatku, tiap pekerja menuntut upahnya, saksikanlah bahawa aku telah mengampuni mereka. Lalu terdengar suara panggilan, hai umat Muhammad, pulanglah kamu ke rumah. Aku telah gantikan dosa-dosamu dengan pahala. Dan Allah berfirman, hai hambaku, kamu telah berpuasa untuk aku dan berbuka untuk aku, maka berdirilah kamu dengan keadaan dosa-dosamu telah terampun. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bila tiba hari raya Aidilfitri, Allah mengutuskan malaikat turun ke bumi seraya berseru, hai umat Muhammad, keluarlah kamu menghadap Tuhan yang Maha Pengasih. Bila mereka sudah berada di tempat sembahyangnya, maka berfirman Allah Ta'ala, hai malaikatku, persaksikanlah bahawa puasa mereka ialah pengampunan dan keredaanku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang bermaksud, bergiatlah melakukan amal-amal kebajikan seperti bersedekah, selawat, bertasbih dan bertahlil pada hari raya Aidilfitri, kerana pada hari itu Allah mengampuni dosa-dosamu dan mengabulkan doa-doamu dan memandang kamu dengan pandangan penuh rahmat. Para pendengar budiman, begitulah pemurah dan pengasihnya Allah terhadap hamba-hambanya yang taat dan patuh menjalankan perintahnya. Cuma kita sebagai hambanya yang tidak mengambil perhatian atau tidak gairah untuk mengambil tahu dan berusaha sedaya mungkin
untuk memperolehinya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dihormati sekalian, sudah sekian kali kita menyambut dan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Ada yang sudah belasan, malah ada yang puluhan kali. Hari Raya Aidilfitri mereka telah rayakan. Tetapi mungkin ramai di antara kita yang masih tidak mengetahui akan sejarah bila dan di manakah bermulanya sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Menurut sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, sewaktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah memang sudah mempunyai 2 hari raya yang mereka raikan dengan berpesta ria. Baginda bertanya, "Hari apakah itu?" Mereka menjawab, "Hari raya kami. Pada hari tersebut kami bersukaria dan riang gembira sejak zaman dahulu lagi." Mendengar jawapan mereka itu, lantas Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji." Di dalam kitab-kitab sejarah Islam tidak terdapat keterangan yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah menyambut Hari Raya Aidilfitri semasa baginda berada di Mekah. Maka berpandukan kepada hadis yang disebutkan tadi, artinya sambutan Hari Raya Aidilfitri adalah bermula di Madinah. Tercatat di dalam kitab-kitab sejarah Islam bahawa Hari Raya Aidilfitri pertama kalinya disambut oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah pada tahun 2 Hijrah. Fakta ini diperkuatkan dengan mengambil kira turunnya wahyu yang memerintahkan umat Islam berpuasa. Wahyu tersebut ialah ayat 183 Surah Al-Baqarah yang turun pada akhir bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Setelah menunaikan tuntutan perintah tersebut, yakni berpuasa di bulan Ramadan, maka umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri yang pertama pada 1 Syawal tahun 2 Hijrah, dan dicatatkan juga bahawa sepanjang hayat Rasulullah, baginda berkesempatan menyambut dan merayakan Hari Raya Aidilfitri sebanyak 9 kali. Di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Zawja' terdapat beberapa keterangan tentang bagaimana cara Rasulullah merayakan Aidilfitri, dan dapat diringkaskan dan disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan mengerjakan sembahyang sunat Aidilfitri. Yang kedua, baginda Rasulullah dan para sahabat mengerjakan sembahyang sunat Aidilfitri di lapangan dan bukannya di dalam masjid, kecuali sekali, yaitu ketika hujan. Yang ketiga, Rasulullah SAW membaca khutbah Aidilfitri
selepas selesai mengerjakan sembahyang sunat Aidilfitri. Yang keempat, selepas membaca khutbah, baginda menjumpai para sahabat yang dapat ditafsirkan sebagai untuk bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Yang kelima, baginda menggalakkan bersedekah pada hari yang mulia itu. Yang keenam, baginda Rasulullah memakai pakaian yang paling baik yang baginda miliki, yaitu gamis yang berwarna hijau atau bercorak merah. Dan ini dapat difaham bahawa pakaian itu tidaklah semestinya baru. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu makan atau bersarapan sedikit sebelum keluar rumah untuk mengerjakan sembahyang sunat Aidilfitri, khususnya dengan memakan buah kurma dalam angka bilangan yang ganjil, yakni 3, 5 atau 7 biji. Yang ke-8, ketika kembali daripada mengerjakan sembahyang, Rasulullah akan melalui jalan yang berlainan daripada jalan yang dilalui ketika pergi mengerjakan sembahyang. Yang ke-9, Rasulullah memeriahkan hari raya dengan memperbanyakkan memberi salam dan melakukan ziarah. Dan yang ke-10, baginda menghias dan memeriahkan hari raya dengan memperbanyakkan ucapan takbir, tahlil, tahmid, dan takdis. Itulah di antara amalan atau bagaimana cara Rasulullah menyambut hari raya Aidilfitri. Itulah juga sepatutnya yang menjadi panduan dan ikutan kita ketika merayakan hari raya Aidilfitri pada setiap kali ia menjelang tiba. Semoga dengan itu keberkatan dan kelebihan-kelebihan hari tersebut dapat kita perolehi. Selain dari itu, suatu yang istimewa dalam menyambut hari raya ini ialah ia mempunyai takbir dan bait-bait pujian tersendiri yang biasanya diucapkan atau dilafazkan secara berjamaah. Suasana demikian cukup menyentuh dan memberi kesan yang mendalam pada hati orang-orang yang menghayatinya. Itulah takbir yang biasa kita dengar dan biasa kita ucapkan apabila setiap kali tibanya hari raya. Ia merupakan satu amalan sunat yang dituntut bermula dari kelihatannya anak bulan Syawal hinggalah habis sembahyang sunat Aidilfitri. Terdapat sebuah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, hiasilah 2 hari raya kamu, yakni hari raya Aidilfitri dan hari raya haji, dengan membaca tahlil, takbir, tahmid dan takdis. Daripada hadis tersebut dapat difahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setiap umat Islam agar memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari raya, khususnya dengan bertakbir, membesar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika anjuran tersebut diamalkan oleh setiap umat Islam, nescaya lebih terserlahlah
kemeriahan Aidilfitri dan dengan tidak secara langsung menampakkan syiar Islam yang tersebar di merata-rata tempat. Tetapi harus difahami, bukanlah banyak dan kuatnya pengucapan takbir itu yang perlu diutamakan. Tetapi sebaliknya, apa yang lebih penting dititik beratkan ialah penghayatan kita terhadap pengertian hari raya dan pengucapan takbir itu sendiri. Tentulah ada bezanya antara pengucapan takbir seorang yang tidak menghayati takbir dengan yang penuh khusyuk menghayatinya. Anak kunci untuk menghayati pengucapan takbir tersebut, kita mestilah terlebih dahulu memahami erti kalimah-kalimah yang terkandung di dalamnya. Bertitik tolak daripada faham makna kalimah-kalimah tersebut, barulah dapat mendorong ke arah menghayati pengucapan takbir tersebut. Atau sekurang-kurangnya, kalaupun kita tidak dapat menghayatinya dengan sepenuh jiwa, memadailah kita faham makna kalimah takbir tersebut. Janganlah sampai kita menjadi seperti burung kakak tua yang pandai berkata-kata, tetapi ia sendiri tidak faham apa yang ia perkatakan. Semoga apa yang akan kami persembahkan berikut ini akan dapat memandu saudara dan saudari untuk mempelajari dan memperbaiki pengucapan takbir dan bait-bait pujian tersebut, agar betul sebutannya. Di samping itu, saudara dan saudari dapat pula memahami makna pengucapan takbir tersebut, supaya dengan itu lebih mudah untuk saudara dan saudari untuk menghayatinya. Semoga hari raya kali ini memberi penuh makna kepada saudara dan saudari dengan satu bentuk penghayatan di dalam jiwa serta pengharapan yang tulus ikhlas, semata-mata untuk memperolehi keberkatan, keampunan dan keridhaan Allah jua. Sekian, wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.